Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, apa khabar? Harap semuanya sihat-sihat. Okey, kalau hari tu kita dah belajar mengenai 4 benda, iaitu memanaskan badan, senaman regangan, menyejukkan badan dan juga kepentingan minum air. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, iaitu mengenai denyutan nadi. Apa tu denyutan nadi? Dan cara macam mana kita nak tahu kita nak ambil denyutan nadi tu, kita akan belajar dalam kelas untuk hari ini. Okey, jadi sebelum tu, cikgu nak perkenalkan dahulu apa standard kandungan dan standard pembelajaran kita untuk hari ini. Dan seterusnya, kita akan lihat apa objektif dan kriteria kejayaan untuk kelas hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan kelas sekarang. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, tajuk kita hari ini adalah denyutan nadi. Okey, dia ada kaitan antara topik-topik yang kita dah belajar sebelum ni, yang ambil kira semua kemahiran yang kita belajar sebelum ni, iaitu senaman memanaskan badan, senaman regangan, menyejukkan badan, semua tu. Cara macam mana dia berkait, kita akan tengok di sini. Okey, kaitan dengan topik yang lepas. Kita telah belajar mengenai pemanasan badan, senaman regangan dan penyejukkan badan. Kita juga telah belajar mengenai air dalam badan. Air dalam badan, ingat tak? Kita kena minum air yang secukupnya sebelum mula buat aktiviti, semasa buat aktiviti dan selepas buat aktiviti. Okey, apa kaitannya semua benda-benda tu? Semasa kita buat aktiviti fizikal, ada perubahan yang berlaku pada tubuh badan kita. Hari tu kita sentuh satu saja, iaitu air dalam badan. Apa dia tu? Peluh. Betul. Jadi, semasa kita buat aktiviti fizikal, air dalam badan kita akan keluar dalam bentuk peluh. Okey, selain tu ada benda lain juga yang berlaku. Kebiasaannya, suhu badan akan meningkat. Awak akan rasa panas sikit badan awak bila awak buat aktiviti fizikal. Kadar pernafasan meningkat. Kalau awak tak buat aktiviti fizikal, awak nafas biasa macam awak tengah bernafas sekarang ni. Tapi bila awak buat aktiviti fizikal, awak punya nafas akan meningkat, jadi laju. Macam awak baru lepas lari kan? Cikgu rasa semua orang pernah ada perasaan macam tu kan? Okey, ataupun pengeluaran air dalam badan juga meningkat. Yang peluh tadi itulah, bila kita buat aktiviti fizikal, kita akan keluar peluh. Lagi berat aktiviti fizikal yang kita lakukan, semua benda ni akan semakin meningkat. Suhu badan meningkat, pernafasan pun meningkat, air peluh keluar pun meningkat. Tapi, tengok yang poin E tu. Tahukah anda bacaan nadi juga akan meningkat ketika melakukan aktiviti fizikal? Apa tu bacaan nadi? Kita akan tengok dekat sini. Apa itu denyutan nadi? Denyut nadi adalah bilangan jantung berdenyut setiap minit. Denyut nadi bersamaan dengan bilangan jantung kita berdenyut setiap minit. Okey, denyutan nadi mencerminkan tahap kesihatan jantung kita. Nak tahu jantung kita sihat atau tak? Kita boleh lihat pada bacaan denyutan nadi. Kadar denyutan nadi normal adalah 60 sehingga 100 denyutan dalam masa 1 minit. Denyutan ni apa benda? Awak pernah letak tak tangan awak dekat jantung? Awak rasa ada macam dia punya denyut di dalam tu kan, dalam dada awak kan? Benda pergerakan tu kita panggil denyutan. Tapi itu adalah denyutan di jantung. Sekarang ni adalah untuk denyutan nadi. Nadi ni dia punya tempat dia lain tau. Dia bukan dekat dada sama macam jantung. Dia ada di bahagian badan kita. Denyut nadi
paling sering diperiksa pada pergelangan tangan ataupun leher. Kalau tak tahulah, mungkin awak pernah tengok dalam cerita-cerita dekat TV, selalu kalau ada polis ke apa, dia ada jumpa orang pingsan atas lantai, dia akan check dia punya denyut nadi sebab nak check orang tu hidup lagi ataupun tidak. Okay. Nombor 5. Gunakan 2 jari untuk menggunakan sedikit tekanan ke kulit dan anda sepatutnya merasakan nadi. Okey. Kalau kita nak check nadi nanti, macam dia cakap tadi, dekat tangan ataupun leher, posisi dia yang tepat kita akan tengok nanti. Tapi cikgu akan terangkan dulu pasal 2 jari ni. Okey, 2 jari adalah 2 jari awak yang ni lah. Okey. Kenapa kena 2 jari? Sebab kalau pakai ibu jari tak boleh ke? Okey, ibu jari awak, kalau awak perasan, ibu jari kita ni kulit dia tebal sikit berbanding dengan kulit di jari yang lain, betul? Jadi kalau kita pakai ibu jari nak check nadi ni, mungkin susah sikit nak kita boleh kesan dia. Sebab dia punya kulit di situ agak tebal. Jadi sesuai kalau kita gunakan 2 jari ni. Kenapa 2 jari? Sebab dia nadi ni, dia punya titik dia tu adalah sangat kecil. Jadi kalau dia tak kena di jari ni, dia kena di jari satu lagi, ataupun mungkin di tengah-tengah jari awak ni. Jadi kalau 2 macam ni, senang lah kita nak check dia. Okey. Dan nombor 6, apabila anda menemui nadi anda, hitungkan bilangan denyutan selama 1 minit atau hitung selama 30 saat. Kita nak tahu nadi kita ni, ada setengah orang dia kira betul-betul macam 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Ada setengah orang dia ambil purata saja. Okey, kalau untuk aktiviti hari ni, kita akan ambil dia secara purata saja, tak ada nak pakai nombor yang spesifik ataupun detail. Okey, cara kita nak ambil purata macam mana? Kita tengok selama 1 minit tu ataupun 30 saat. Kalau awak tak nak buat selama 1 minit pun boleh. Awak tengok denyutan nadi awak semakin laju ataupun semakin mengurang ataupun perlahan lah kita kata. Okey, awak dah buat aktiviti fizikal ni, terus check awak punya denyutan nadi makin naik ke makin slow dan turun. Okey, kita tengok lokasi nadi yang pertama. Okey, ni cikgu kongsikan 2 sebab 2 tempat ni tempat yang paling senang dan paling biasa orang akan guna untuk semak nadi. Okey, fakta yang ni tak ada dalam kita punya ni lah, ni fakta sekadar cikgu nak kongsi. Kalau nanti nak buat bacaan lebih lanjut dekat rumah ataupun nak search di internet pun boleh. Tubuh badan manusia ada 7 lokasi nadi. Okey, ni bukan tak jantung tak kira tau, dia nadi ni lain Okey, badan manusia ada 7. Okey, kita tengok salah satu dia. Yang pertama, tangan kiri dan kanan. Tak kisah tangan kiri ada, tangan kanan pun ada. Kalau nak cek tangan kanan, guna jari kiri. Kalau nak cek tangan kiri, guna jari kanan. Okey, letakkan 2 jari anda di sepanjang pergelangan tangan. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, 2 jari sepanjang pergelangan tangan, tepat di bawah ibu jari. Okey, ni ibu jari awak. Dia akan ada dekat kawasan sini. Okey, ini adalah kedudukan arteri yang bergerak dari hati anda ke tangan anda. Pada sini ada satu urat darah kalau awak perasan. Di situlah ada nadi tu. Urat darah ni yang kita panggil arteri ni, ini yang bawa darah daripada hati awak ni terus pergi ke tangan. Boleh rasa dia punya denyut tu kat sini. Okay. Alright. Ini untuk lokasi nadi kalau di tangan. Okay. Seterusnya kita tengok lokasi nadi di leher. Okay. Letakkan 2 jari anda dan tekan ke bahagian leher. Okay, ni leher. Letak 2 jari dan tekan di bahagian leher, tepat di bawah bahagian belakang rahang. Rahang ni bahagian yang mana? Okey, kalau awak dongakkan kepala awak, ini awak punya mulut, ini awak punya dagu kan.
Rahang ni adalah tulang yang dekat bahagian ni, hujung. Awak boleh rasa tulang dekat dagu awak ni kan. Kemudian dekat bahagian yang sambung antara mulut awak di bawah ni ke leher ada satu tulang dia. Situ kita panggil rahang lah. Okey. Jadi letakkan dua jari anda dan tekan di bahagian leher tepat di bawah bahagian belakang rahang. Nadi awak akan ada di situ. Okey. Itu adalah dua tempat yang biasa kita dapat lihat dan dapat kesan bacaan nadi. Okey, ada setengah orang dia mungkin susah sikit nak cari dia punya bacaan nadi. Ada banyak faktor. Ada faktor yang pertama, mungkin orang tu kulit dia tebal sikit berbanding orang lain. Mungkin badan dia besar sikit ke apa kan. Jadi kulit dia tebal. Bila letak jari macam tu, biasa awak letak, dia tak berapa nak dapat kesan sangat. Kena tekan kuat sikit. Ada setengah orang dia senang nak dapat nadi dia. Awak letak jari terus boleh rasa. Okay, kalau macam cikgu susah sikit pasal kulit cikgu ni tebal. Jadi bila nak cari tu, kena tekan kuat sikit baru awak boleh rasa dia punya tu denyut-denyut kena jari awak. Okay. Awak kecil lagi, mungkin awak punya kulit senang nak kesan dia punya bacaan nadi tu. Okay. Jadi itu sahaja untuk topik berdenyutan nadi untuk hari ini. Kita dah habis untuk bahagian kecergasan. Minggu depan kita akan sambung dalam bidang kemahiran lain pula untuk pendidikan jasmani. Okey. Tapi jangan lupa, habis je kelas ni, buat latihan untuk pendidikan jasmani yang dah cikgu bagi dalam link Google Form dalam grup tu. Okey? Alright, itu sahaja untuk kelas pendidikan jasmani kita pada hari ini. Dan harap semua dapat faham